warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman anbiya'i wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi Ayahanda Tuan Haji Zainal selaku pengurusi Masjid Karyah Kampung Paya ini, seterusnya ashabul fadilah, para imam, para ustaz, alim ulama, dan juga tuan-tuan yang mentadbir masjid, para AJK dan pegawai-pegawai masjid, pemimpin masyarakat, dan juga sekalian ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana melahirkan syukur kehadratnya di atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang dianugerahkan kepada kita. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung sedikit sebanyak perkongsian ilmu kita daripada kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan dia menyusun kitab ini mengikut silibus yang telah diguna pakai disusun oleh Imam Al-Ghazali, dan juga dia ada penambahan lah daripada lain-lain ulama. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat pencerahan, mendapat pedoman untuk berbakti kepada Allah Ta'ala di atas landasan yang benar dan tepat. Jadi kita sambung, kalau tak silapnya muka surat 57, betul eh? Betul? Ha? 58? 56 nombor 8 menjawab qamat situ. Ya. Yeah. Menjawab qamat. Qamat. Tu eh. Okeylah. Ke surat 56 yang ke-8 menjawab iqamat, menjawab qamat lah kan bahasa Melayu. Kan. Kalau kitab hijau ni rasanya muka surat 51. Kitab hijau muka surat 51 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik sallim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Yang ke-8 menjawab qamat, dia kata. Qamatnya bahasa Melayu lah. Qamat dia iqamah. Kan, iqamah lah, mana dia dalam ibadat semayang kita ni ada 2 amalan sunat yang dilakukan sebelum semayang, iaitu berazan, melaungkan azan, dan juga menyebut iqamah. Kan kita dah baca dah itu azan ni apa bendanya, dan iqamah ni dua-duanya sunat lah, dan sunat lah bagi orang yang mendengar azan dan iqamah menjawab, dihukumkan sunat. Jadi dia kata, apabila kamu mendengar iqamat, bahasa Melayu qamat. Kalau cakap iqamat, mungkin kebanyakan orang Melayu tak faham. Jadi dia terjemah juga. Kan? Tapi kalau kita hijau, dia tulis iqamat lah. Jadi iqamat ni nak mendirikan sembahyang.
maka kamu hendaklah berkata seperti yang dikatakan oleh juru iqamat tadi. Orang iqamat itu, melainkan pada katanya qad qamatis solah, artinya kan sembahyang didirikan. Qad qamatis solah maknanya sebentar lagi sembahyang akan ditunaikan, didirikan. Maka kamu menjawab dengan mengatakan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min solihi ahliha. Maksudnya Allah mendirikannya. Aqamahallah mana semoga Allah mengekalkannya, mendirikannya dan mengekalkannya. Ini mengekalkan ibadat semayang ni selagi segala langit dan bumi masih ada. Selagi tak kiamat memang wajib semayang lah. Dan dia ni Allah Ta'ala menjadikan daku dari kalangan penghuninya yang soleh, ataupun yang soleh lah, maknanya penghuni langit bumi yang soleh. Okey lah, itu dia punya terjemahan dalam kitab ni. Jadi jawab iqamat ni, apa yang disebut oleh juru iqamah, kita jawab samalah. Dia kata Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, kecuali bila dia kata qad qamatis solah, maka kita jawab, jangan kita qad qamatis solah juga. Jadi kita jawab aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min solihi ahliha. Itu cara jawab dia lah. Kan? Yang lain macam biasa. Hayya 'alas solah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita la haula wala quwata illa billah. Kan? Begitulah dia kata dalam kitab ni. Kan, jadi kitab ni dia tak ada bahasan. Kalau kitab fiqh lain dia akan sebut bila kita semayang berjamaah, waktu bila kita nak bangun berdiri untuk semayang. Kita semayang berjamaah, kita datang tadi, kemudian tukang iqamat pun qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Dia pun qomat. Jadi kita nak bangun berdiri itu masa bila? Masa bila? Faham tak? Jadi mengikut dalam mazhab Syafi'i, kitab yang saya mengaji, sunat kita berdiri bila disebut qad qamatis solah. Qad qamatis solah, kita pun bangun berdiri untuk mendirikan semayang. Tapi dia tengok keadaan juga, tengok keadaan semasa. Sebab passion kita bangsa Melayu ni, dia malu nak duduk saf depan. Passion kita lah, trademark dia. Dia datang masjid, dia duduk belakang-belakang tu. Kan? Itu passion dia lah. Pasal yang afdalnya kita bila datang masjid, terus kita penuhkan saf di depan. Siapa datang dulu, penuhkan saf depan. Siapa datang dulu, penuhkan saf depan. Bila saf depan dah penuh, saf nombor 2. 2 dah penuh, saf yang ketiga. Itu dia punya tertib dia. Dia punya tertib. Cuma belakang Pak Imam itu memanglah orang yang selayak boleh mengganti imam. Kalau imam batal, dia boleh ganti tempat imam. Kalau orang yang tak selayaknya, bila imam batal, dengan dia pun batalkan. Apa hal imam berhenti ni, kata? Dia tanyalah dengan tiba imam berhenti semayang kan. Apa hal imam tak berhenti pula? Dah habis kau, kata. Kan payah pula. Ini cerita bohong lah tu. Jangan buat cerita bohong tu yang suruh orang yang ada kelayakan duduk belakang Pak Imam tu. Okey lah. Jadi kita ni passion kita, dia ikutnya dalam asal dalam mazhab Syafi'i, ketika qad qamatis solah tu bangun berdiri. Faham tak? Jadi kita sembahyang sunat, kita duduk tempat tu. Jadi sekarang punya pasien, bila dah lambat, jadi bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar tu baru kita bangun berdiri kan. Betul tak? Pasal kita duduk tam belakang, duduk tam jauh. Kalau kita pakai pendapat qad qamatis solah tu, sunat berdiri, pakat lambatlah nak masuk saf. Pasti lambat lah, dia duduk belakang sana baru datang.
baru seorang-seorang. Lepas tu imam, dia sunat nak takbiratul ihram, imam kena pastikan saf lurus dan rapat. Kalau tak ada covid, dia kena rapat. Ada covid, jauh-jauh lah kan. Dia nak saf kan, dia tengok saf dah penuh tak penuh, baru dia sunat dia takbiratul ihram. Gitu cara dia. Dia faham jadi begitulah sepatutnya. Kita datang awal, kita terus duduk di saf yang awal. Jadi bila nak qamatis solah tu, jadi kita berdiri. Kan? Jadi kalau duduk belakang-belakang tu kan, dia dah habis setengah tu, dah habis qomat baru dia datang. Lepas tu bersembang pula, pokpet. Lepas tu Allahu Akbar kan. Dia melawak, dia cerita, dia bukan. Ni nak takbiratul ihram ni. Nak takbiratul ihram, dia boleh berborak, boleh melawak, dia cerita macam-macam dulu. Nah, jadi sepatutnya waktu itulah kita nak hadirkan dalam diri kita, dalam hati kita keagungan Allah. Nah, kita nak menghadap Allah Ta'ala, lahirkan kita ni ada banyak kekurangan, rasa malu kepada Allah Ta'ala sebab kita banyak cacat cela kita dalam ibadat, dan banyak benda-benda yang salah, yang mungkar kita lakukan, yang kita perasan tak perasan. Nah, itu sepatutnya sebelum kita takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, itu yang sepatutnya, barulah datang khusyuk dalam ibadat semayang nanti. Okey, masuk kitab balik. Kemudian dia kata, tiada jawab azan dalam sembahyang apabila engkau mendengar seruan juru azan. Dipanggil muazzin. Arab kata muazzin, Melayu kata juru azan. Sedangkan engkau di dalam sembahyang, maka hendaklah engkau sempurnakan sembahyang itu. Kemudian engkau menjawab azan itu selepas memberi salam. Kan? Jadi jawab azan ni kan sunat. Dan disebut itu hari kalau kita tengah berwirid, kita tengah membaca Quran, kita sedang berdoa, kita sedang buat ada aktiviti apa-apa yang kalau kita boleh tangguhkan, kita tangguh. Macam Quran. Walaupun Quran itu afdal daripada azan. Kan? Quran itu lebih afdal daripada azan. Tetapi pada ketika azan, ibadat yang dituntut adalah menjawab azan. Jadi kita kena berhenti baca Quran, kita jawab azan. Walau kita tengah berzikir ke berselawat ke, kan, maka kita berhenti, kita jawab azan. Ataupun kita sedang mengajar ilmu dalam masjid ni, azan, maka kena berhenti. Afdal dia berhenti untuk jawab azan. Kalau dia masuk tandas, macam mana nak buat? Dia kata keluar pada tandas, jawab azan tu balik. Dalam tandas tak jawab azan. Kan dalam tandas pun Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Dia benar boleh dalam tandas berzikir dengan lidah. Betul cikgu cikgu dah ingatlah masalah. Kan? Contoh kan, jadi tak boleh. Jadi keluar tandas sunat kita jawab balik. Okey, kalau dalam semayang macam mana? Dia kata dalam semayang teruskan semayang, sebab kalau kita jawab boleh batal semayang. Boleh batal semayang. Sekiranya kita baca dulu, batal tu kalau dia jawab azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dia pun jawab sadaqta wa bararta. Yang kita baca dulu, ada ulama kata batal semayang. Tapi kalau jawab Allahu Akbar, tak batal. Sebab kalimah Allahu Akbar, kalimah la haula wala la ilallah, la itu sebenarnya kalimah zikir. Jadi boleh disebut dalam semayang, tapi perbuatan itu pun makruh. Tapi kalau sebut sadaqta wa bararta, itu bukan kalimah zikir, bukan kalimah doa. Jadi itu satu kalimah yang kita bercakap dengan makhluk, kan? Maka itu dia kata boleh batal semayang. Jadi jalan betulnya, kita sedang semayang sunat, maka kita tak perlulah jawab azan. Katalah kita masuk masjid, kita semayang tahiyatul masjid, tengah-tengah semayang tahiyatul masjid, orang pun azan. Jadi kita tak perlu jawab lah, teruskan semayang. Kemudian habis semayang, sunat kita jawab. Sunat kita jawab balik. Okey.
Masuk kita balik. Apabila imam takbiratul ihram bagi sembahyang fardu subuh, maka engkau jangan menyibukkan melakukan sesuatu yang lain, melainkan mengikutkannya sahaja. Ikut imam lah. Jadi bila Pak Imam dah takbiratul ihram, dah iqamat, imam pun Allahu Akbar. Jadi kita nak buat apa? Janganlah kita sibuk benda-benda lain. Tapi nak tutup handphone memang kena tutup lah. Ada tanda kan kata handphone kena tutup. Tu tengah semayang kan, tengah semayang kan bunyi totet kan, tengah semayang dia ada muzik. Ada Imam Mekah dalam YouTube lah, dia kata dia dekat rumah dia tak dengar muzik, masuk Masjidil Haram dengan muzik lah. Di rumah imam sudah ke tak tahulah, dia kata dia di rumah tak dengar muzik, dia tak dengar muzik lah, dia imam yang warak lah. Dia tak dengar muzik-muzik, tapi dia kata bila masuk Masjidil Haram dia dengar muzik handphone tu. Orang tak tutup handphone tengah semayang, donet kan. Macam-macam lagu ada. Jadi kena tutup handphone. Jadi kita bila masuk masjid tutup handphone. Silent ke. Tapi tak buat handphone susah pula, pasal kita nak scan My Sejahtera. Dengan scan tak kan kena 10,000, tak pasal-pasal. Kan 10,000 beribu. Denda kan. Dia katakan denda pula. Beribu kita kena. Dia bagi ciput dia denda 1,000. Biar tak lah. Masuk kita ni balik. Okeylah. Jadi kita bila kita semayang berjemaah, bila imam takbiratul ihram, maka kita pun terus ikut. Maka bila imam takbiratul ihram bagi semayang fardu subuh. Fardu subuh tak baca lah sembahyang subuh. Ini maksud cerita pada sembahyang subuh tadi. Maka engkau jangan menyibukkan melakukan sesuatu yang lain, melainkan mengikutnya sahaja. Faham? Kenapa panggil takbiratul ihram? Takbir ini artinya lafaz Allahu Akbar. Itu panggil takbir, bukan angkat tangan. Angkat tangan ni sunat. Angkat tangan kata takbir itu bukan takbir. Itu angkat tangan, raf'ul yadain, mana mengangkat dua tangan. Hukumnya sunat muakkadah. Dia sunat muakkadah, tapi takbiratul ihram dia wajib, dia rukun dalam semayang. Dia rukun dalam semayang. Melafazkan takbiratul ihram dia kena sebut, kerana dia rukun kauli. Kena sebut, jangan sonyap mulut tak bunyi, tak ada suara, sekurang-kurang telinga kita dengar. Allahu Akbar, dengar telinga kita. Tapi janganlah kuat sangat. Kalau kita jadi makmum satu masjid dengar Allahu Akbar, imam dah Allahu Akbar pun Allahu Akbar, dengan setengah orang dia balik pada Mekah, dia jadi mubalik pula. Dia kata Mekah buat dia Mekah kan Mekah bila dia yang ada satu manusia, satu kedudukan, dia panggil mubaligh. Mubaligh ni makna menyampaikan apa imam buat. Sebab kita sembahyang berjemaah ni makmum dia kena tahu imam buat apa. Salah satu syarat dia, sama dia nampak Pak Imam buat apa, atau dia dengar suara imam. Dia tahu imam tengah takbiratul ihram, imam rokok, imam sujud, sama dia nampak, atau dia dengar suara imam. Dia dengar. Kalau dia tak nampak Pak Imam, dia tak dengar Pak Imam, dia nampak atau dengar orang yang berada di saf belakang imam. Mana masjid besar, dia tak nampak Pak Imam, dia nampak tu orang yang di belakang imam tu. Begitulah dia punya kaedah dia. Jadi kalau masjid tu besar, orang tak nampak tu, itu perlu pakai mubaligh. Mubalik. Dia kalau pergi, tuan-tuan pergi istimak jemaah tabligh, dia ada buat tu. Pasal dia ramai datang beribu, dia ada orang-orang jadi mubalik. Bila imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Jadi bersaut-sautlah. Jadi orang tu tahulah ni tengah takbir, ni takbir intiqalat ke, takbiratul ihram ke, ataupun sami Allahu man hamidah ke. Dia dalam mazhab Syafi'i, kita ketika iktidal, baik imam makmum sembahyang seorang diri mesti menyebut, bukan wajib lah, tapi sunat kita menyebut sami Allahu liman hamidah, sama dia imam atau makmum. Tapi kadang orang dia silap, dia ikut mazhab Hanafi, dia mazhab Syafi'i kan, imam sami Allahu man hamidah, dia Rabbana lakal hamd. Jadi tak tepat dalam kaedah mazhab Syafi'i. Kalau imam sami Allahu hamidah, makmum pun sunat sebut sami Allahu liman hamidah. Lepas tu baru Rabbana lakal hamd. Jadi kalau dibaca imam sami Allahu liman hamidah, dia sebut Rabbana lakal hamd, mayang tak batal, tapi kurang pahala. Dalam mazhab Syafi'i dia kurang pahala. Kan? Pasal dia ikut imam Mekah, dia tak ikut imam Kampung Payoh, macam mana? Dia pergi Mekah kan, Rabbana lakal hamd, dia pun Rabbana lakal hamd. Contoh kan. Lepas tu bila berbalik tak perlu, jangan dok buat, dia mengapu nanti kan. Bila kita dah sampai suara apa semua, dia nak buat macam tu, dia kacau orang jemaah. Kadang semayang 3-4 orang ya, dia kalut jadi berbalik pula. Ada setengah masjid dia kuliah. Kita semayang tak ramai, satu saf pun tak penuh. Jadi yang seorang hamba Allah tu semangatnya dia. Imam dia pun Rabbana lakal hamd, imam sujud Allah Akbar, dia pun Allahu Akbar. Saya tak tegur lagi lah, biar, sebab dalam masjid tempat tu ada ustaz ngajar fiqh. Tapi kau tengok bertahun macam tu, kita pun tak senang duduk. Pasal apa? Pasal ganggu semayang saya. Saya nak ikut imam, bukan nak ikut dia. Faham tak? Kita nak turun sujud, pasal kita imam dah sujud, tiba-tiba dia pula Allah. Jadi kita kena stop, kena tunggu dia sujud baru kita turun sujud. Kan? Kita nak bangun lah, tiba-tiba dia pula bangun Allah. Jadi kita kena tunggu dia pula berdiri, seolah-olahnya dia menjadi imam pula lah. Dia ganggu pula kan. Jadi ganggu tu dia tak boleh lah kan. Kita dalam tashwish, dia boleh jadi haram pula ni, mengganggu jemaah lain. Jadi kalau tak perlu buat, tak payah buat. Kalau tak kena cara, boleh batal semayang jadi mubalik tu. Sebab kalau dia niat nak bagi orang dengar, dalam mazhab kitab fiqh Syafi'i jadi batal. Sebab dia kena niat zikir. Niat zikir. Macam nak tegur Pak Imam lah, Subhanallah, Subhanallah kan, tegur Pak Imam. Kalau kita niat nak tegur imam, boleh batal semayang. Jadi niat zikir dan tegur imam. Kan, jangan subhanallah kan, nak niat tegur imam. Jadi itu kena berhati-hatilah. Okey, masuk kitab ni balik. Jadi takbiratul ihram tu melafazkan takbir Allahu Akbar, dan bila melafazkan Allahu Akbar tadi, maka segala perkara yang diharuskan kita melakukan sebelum tadi jadi haram. Sebab tu namanya takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, kita boleh makan, kita boleh bercakap kan, kita boleh korek hidung, bawa korek telinga kan. Jadi banyak benda, boleh minum kan, boleh duduk, boleh berlari, boleh berjalan kan. Tapi bila dah Allahu Akbar, tak boleh berlari, kecuali semayang dalam perang lah kan. Kita berjalan pun dalam semayang tak boleh 3 langkah berturut-turut kan. Jadi ada peraturan dia. Sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Macam orang ihram haji dan umrah lah. Bila dia ihram saja, niat ihram, sampai kat tempat tu, sampai di miqat tadi tu, dia dah niat, dia dah tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh nak menikah, tak boleh. Sebelum tu halal pakai minyak wangi. Sebelum tu halal dia memakai lelaki pakai pakaian yang berjahit. Tapi bila dah sampai tempat miqat tu, dah tak boleh lah. Dia dah niat tu semua dia tak boleh. Kalau dibuatkan kena bayar pula dam. Kan, itu panggil ihram. Mana dia mengharamkan apa-apa yang halal sebelum tu. Tak boleh dah. Masuklah semayang ni kan.
Jadi sunatlah, saya sentuh sikit lah, bila kita takbiratul ihram ni, sunat kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan ni, katalah kitab yang saya mengaji kan, serentaklah sebaiknya. Sambil Allah kita angkat tangan. Allahu Akbar. Bar tangan kita sampai di tempat yang inilah antara dada dan pusat. Kan? Macam itulah. Allahu Akbar. Itu yang afdal. Kalau kita Allah buang angkat tangan, bar baru tak tangan, semayang sah tapi kurang baik. Dia tak menepati. Kan? Ada orang Allah buang angkat tangan, bar baru turun tangan. Dia biar serentak lah yang terbaik. Kemudian tangan ni biar menghadap kiblat. Ada orang dia buat macam ni, Allah dia ukur, letaknya ibu jari ni bawah cuping telinga bawah, ujung jari ni dekat telinga. Allahu Akbar. Dalam kitab kata berbetulan sahaja, berbetulan hujung ibu jari dengan cuping telinga bawah. Hujung yang atas ni, hujung jari atas ni berbetulan dengan cuping telinga atas, berbetulan, bukan betul-betul. Bukan betul-betul. Kalau betul-betul memanglah kena ukur kan. Dia macam ni, Allahu Akbar kan. Macam ni lebih kurang lah kan. Bukan macam ni, Allahu Akbar. Yang tu adik-beradik Ultraman. Dia macam cara kan. Allah. Dia berbetulan saja, berbetulan kan. Dia sunat lah tapak tangan ni menghadap kiblat kan. Kalau kita macam ni, jadi yang tapak tangan tak menghadap kiblat, dia sunat anggota kita tu menghadap kiblat, sunat saja. Tapi kalau ke mana pun semayang sah, bukan kata tak sah. Bukan kata tak sah kan. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, kita nak turun rokok, sunat juga kita takbir dan mengangkat kedua tangan. Tapi ramai kita tengok dia orang tak turun rokok tu dia takbir, Allahu Akbar, tak angkat tangan. Jadi dalam kaedah mazhab Syafi'i kurang baiklah. Waktu iktidal pun sunat sami Allah, sunat angkat kedua tangan. Turun sujud jangan angkat tangan. Ada orang dia rajin, nak takbiratul ihram angkat tangan, turun sujud pun angkat tangan, iktidal pun angkat tangan, nak turun rokok angkat tangan kan, takbiratul ihram angkat tangan, takbir intiqalat turun rokok pun angkat tangan, nak iktidal pun angkat tangan. Itu sunat. Turun sujud tak sunat angkat tangan, tapi setengah tu dia rajin. Nak duduk antara sujud, nak pergi sujud pun setengah-setengah pun angkat tangan juga. Pak lah main rajin. Dalam kitab kata tak sunat. Dia buat, bila buat benda tu dia khilaful aula, boleh ataupun jatuh makruh. Bila benda tu dia mengurangkan ibadat, mengurangkan pahala. Itu je lah. Mayang tetaplah sah kan? Mayang tetaplah sah. Kemudian dia kata bacaan sesudah sembahyang fardu. Ini nak cerita pasal wirid-wirid sembahyang lah. Jadi kita bercerita kat tu je lah kan. Dia pasal Isyak kita kena berhenti. Saya berhentilah, ikut SOP. Saya rakyat yang taat. Ikut SOP lah. Jadi tak katalah. Jadi saya mohon maaf ada salah silap dalam penyampaian, terkasar bahasa, tersentuh perkara yang tak bersesuaian, itu daripada kejahilan dan nafsu saya sendiri. Ini lebih kurang lah cara ringkas-ringkas saja kita berkongsi, mengulang kaji cara ibadat sembahyang secara ringkas. Dan kalau ada kebaikan semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keberkatan para aulia Allah qaddasallahu asrarahum, dan juga dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat, berbakti kepada agama dengan ikhlas dan jujur. Begitu juga dengan keberkatan yang saya kasihi, sanjungi almarhum tuan guru saya rahimahullahu taala, dan tok-tok guru-guru yang mendidik mengajar saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita dan sekalian muslimin
muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.